Okay, hai. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kaedah critical path method. Okay. Jadi untuk critical path method ni, saya sarankan kamu untuk baca dulu lecture slide, okay, chapter 4 part 2 critical path method. Okay, untuk kamu lebih faham tentang apa yang akan saya tunjukkan selepas inilah. Okay. Alright, critical path method ni kalau kamu tengok dalam lecture slide, kita ada dua kaedah. Satu arrow diagram method, satu lagi predecessor diagram method. Okay, untuk arrow diagram method, dia punya jadual dia macam ni lah. Dia ada empat maklumat. Okay, first event number, second activity, duration and precedence activity. So this is a typical table lah for arrow diagram method. Okay, so yang membezakan arrow diagram method dengan precedence diagram method, okay, salah satunya adalah event number. Yang mana event number ni ada untuk kaedah arrow diagram method saja. Okay, jadi ini adalah satu indikator. Kalau dalam soalan final ke soalan ujian, dia tak mention nak pakai kaedah apa. Okay, bila kamu tengok ada event number, jadi kita akan gunakan arrow diagram method. Okay, sebelum tu kita tengok dulu format untuk arrow diagram method ni. Okay, untuk setiap aktiviti ni, dia akan diwakili oleh dua node. Okay, dua bulatan yang dipanggil node dan juga satu arrow. Okay, node ni adalah mewakili event. Okay, jadi dan arrow ni mewakili aktiviti. Jadi maksudnya aktiviti A bermula dengan event 1 dan berakhir dengan event 2 selama 3 ikutlah masa dia 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Okey. Okey, jadi kalau macam aktiviti B, jadi di sini adalah B lah. Okey, start with 2 and with 3. Okey, dan duration dia 4 days. Okey. Alright. Kalau kita tengok situ, itu adalah event number, itu activity or task, then this is duration. Okay, jadi langkah pertama untuk kita buat arrow diagram method ni, langkah pertama adalah kita construct dulu dia punya network diagram. Okay, construct dulu network diagram. Network diagram ni dia akan tunjukkan flow activity untuk projek ini. Okay. Okay, jadi langkah pertama kita tengok dulu aktiviti A lah. Okay, aktiviti A kita akan buat macam format tadi. Okay, mengikut format tadi. Node 1 to 2. Okay, lepas tu kita tengok daripada node 2 ni, dia akan pergi ke 3 untuk aktiviti B dan dia akan pergi ke 4 untuk aktiviti C. So, dia akan berpecah lah. Arrow ni akan berpecah. Okay, daripada 2 pergi ke 3 dan 2 pergi kepada 4. Okay. Dan jangan lupa untuk tulis activity dan duration di bawah dia. Right. So daripada 3 ni pula dia akan berpecah pergi ke 5 dan 6, sementara 4 dan 7 dia akan pergi ke F. Okey. Jadi tengok di sini flow ni daripada 1 dia dah jadi 2 dan dia jadi 3. Okey, 1 2 dan 3. Okey. Alright. Lepas tu 5 dia akan pergi ke G, pergi ke 8 membentuk G, dan 8, 6, 7 ni dia akan pergi ke 9. Okay, dan dia akan mewujudkan aktiviti J, H dan I. Okay, J, H dan I. Okay, and then daripada node 9 dia akan pergi ke node 10 untuk membentuk aktiviti K. Okay, jadi kita dah dapat di sini dia punya network flow dia. Okay, network path dia. Okay, network path. Yang mana network path dia ni ada satu network, 2 dan 3. So dia ada 3 path untuk network ini. Okay, langkah seterusnya bila kita dah ada dia punya network diagram ni adalah kita tentukan mana satu aktiviti yang critical dengan kita cari dulu earliest time dan juga latest time. Okay, kalau kita tengok pada satu aktiviti di sini, contoh kita tengok aktiviti di sini. Okay, di atas ni adalah earliest time dia, earliest start time, sementara yang sini adalah earliest finish time. Okay, masa mula awal dan masa mula akhir.
Okey, masa mula awal dan masa akhir awal, masa akhir awal. Okey. Di bawah ni pula adalah latest time. Okey, masa paling lewat nak bermula, dan ini late finish, masa paling lewat untuk bermula. Okey, senang cerita, di sebelah kiri adalah start, sebelah kanan adalah finish, sebelah atas adalah early, sebelah bawah adalah late. Okey, kalau kita tengok ni, kita tengok aktiviti C pula. Okey, kalau pada node 2 ni, kalau tadi dia jadi finish time, okey, early and late finish, sebab tu dia di aktiviti A. Sekarang ni bila kita pindah ke aktiviti C, nilai pada node 2 ni dia akan berubah daripada finish, dia akan jadi start pula. So ini akan jadi start time, earliest start time untuk aktiviti C, dan ini latest start time untuk aktiviti C. Sementara yang ni dia akan jadi earliest finish time, dan ini akan jadi latest finish time. Okay, right. So kita pergi kepada dia punya analisis dia. Okay, so this is the typical analysis lah. Okay, kita dah buat benda ni. Okay, dan ini format bulatan dia lah, dia ada berubah sikit. Okey, jadi kita akan start pada node 1 ni adalah hari pertama dia. So untuk hari pertama ni kita letak kosong. Okey, kita letak kosong. Jadi kosong adalah earliest start time untuk aktiviti A. Alright. Kemudian untuk dapatkan early finish time untuk aktiviti A, kita just tambah je kosong tambah 2 dapat 2. Okey. Jadi ini earliest finish time. Okay, earliest finish time untuk aktiviti A. Okay, the rest kita akan kira late finish untuk aktiviti lain lah. Okay, jadi yang ini 2 campur 4 kita dapat 6. Okay, 2 campur 2 kita dapat 4. Okay, kita tengok sini 6 campur 5 kita dapat 11. 6 campur 1 dapat 7. 4 campur 1 dapat 5. Okay, 11 campur 8 19. Bukan. 11 campur 3. 11 campur 3 kita dapat 14. Okay, right. Untuk node 9 ni, kalau kita tengok, dia ada 3 pilihan, iaitu daripada node 8, node 6 dan node 7. Jadi yang mana satu kita nak pilih. Jadi kita akan pilih mana yang nilai dia paling besar. Okey, kita tengok pada aktiviti J dahulu. Okey, so 14 campur 4 kita akan dapat 18. Okey, yang ini 7 campur 4 kita akan dapat 11, dan ini 5 campur 6 kita akan dapat 11. Jadi dalam ini kita tengok nilai 18 ni paling besar. Jadi kita akan ambil nilai 18. Okey, logik dia adalah untuk dia start event ke-9 ni, dia perlu menunggu 3 aktiviti ni, JHI ni, untuk siap. Jadi kalau kita tengok aktiviti I dan H ni, dia siap pada hari ke-11. Jadi event ke-9 dia tak boleh initiate lagi, sebab dia perlu tunggu aktiviti J siap. Dan aktiviti J ni siap pada hari ke-18. Okey, jadi maknanya 9 ni paling awal dia boleh buat adalah dia boleh start adalah pada hari ke-18. Okey, dia paling awal dia boleh start adalah pada hari ke-18. Okey. Okey, kemudian untuk event ke-10, 18 campur 1, kita akan dapat 19 untuk earliest finish time. Okey, kalau kita tengok di sini, okay, ini bermaksud bahawa projek ini mengambil masa 19 hari untuk siap. Okey. Dan kalau kita jumlahkan di sini, okey, kalau kita jumlahkan di sini nilai ni, nilai duration ni, kita akan dapat okey. Kita lebih. Kita akan dapat 34 hari. Okey. Sebab ini kita buat, kalau kita jumlah ni, maksudnya aktiviti tu dia berjalan secara berturutan. Okey, yang ni kita dapat 19. Kenapa? Sebab ada aktiviti yang berjalan
serentak. Okey, sebab dia ada 3 path di sini. Dia akan berjalan serentak, sebab tu masa siap dia adalah 19 hari. Okey, apa yang kita kira ni tadi dipanggil sebagai forward pass. Okey, yang mana kita nak tentukan masa awal. Okey, earliest time, sama ada start atau finish. Okey, kemudian kita akan kira di bawah ni pula. Bawah ni dipanggil sebagai latest time. Okey, late start or late finish lah. Kita nak kira dua tu. Okey, jadi pengiraan ni daripada kanan ke kiri ni pula dipanggil sebagai backward pass. Kalau tadi kita tambah earliest start tambah duration, kita dapat early finish. Yang ni kita akan late finish, kita akan tolak dengan duration, kita akan dapat late start. Okey, jadi yang ni kita akan start dengan 19 lah. Okey, 19 hari yang paling lewat dia boleh siap. Lepas tu 19 tolak 1, 18. Okey, 18 dia akan tolak dengan 4, kita akan dapat 14. 18 tolak 4, 14 juga. 18 tolak 6, 12. Okey, dapat 12. Okey, yang ni 14 tolak 3, 11. Okey, kalau kita tengok pada note ketiga ni, dia ada dua pilihan lah. So, kita buat macam tadi. 11 tolak 5, kita akan dapat 6. Dan 14 tolak 1, kita akan dapat 13. Okey, jadi mana yang kita nak pilih antara 6 dengan 13 ni? Okey, bila untuk kita kira backward pass ni, kita akan pilih nilai yang lebih kecil. Okey, dalam hal ni, nilai paling kecil adalah 6. Okey, sebab lagi satu, kita kena pastikan bahawa nilai start. Okey, kalau kita tengok aktiviti D ni kan, aktiviti D dan aktiviti E. Pada nilai 6 ni adalah nilai start, sementara yang ni adalah nilai finish. Okey, 11 dan 14 ni nilai finish. Nilai start ni dia tak boleh lebih besar daripada nilai finish. Okey, kita treat this as a date, as a tarikh. Okey, so 6 hari bulan, takkanlah dia start 13 hari bulan siap 11 hari bulan kan? Tak logik kan? Jadi macam tu lah logik dia. Okey, right. So yang ni 12 tolak 1, 11. Okey, 11 tolak 6 tolak 4, 2. 11 tolak 2, kita akan dapat 9. Okey, kita akan dapat 9. So, kita akan pilih 2. Okey, 2 tolak 2, kosong. Okey, ni lagi satu indikator nak tahu pengiraan kita betul atau tidak. Okey, kita nak tahu betul atau tidak. Bila kita start dengan kosong, kita berakhir dengan kosong. Okey, kita berakhir dengan kosong. Okey, indikator yang kedua tadi tu, kita tengok start time mesti lebih besar, mesti lebih kecil daripada finish time. Okey, kalau ada finish time kita lebih kecil daripada start time kita, maknanya kita dah buat salah. Right, jadi ini belum habis lagi. Okey, selanjutnya analisis ni kita akan transfer ke dalam kita akan transferkan ke dalam jadual ni lah. Okey, yang kita tengok jadual ni. Okey, yang kamu tengok ni, ini early start, early finish, late start, late finish. Yang ni independent float, free float, total float, and this critical activity. Okey, kita isi dulu early and late time lah, earliest time dengan latest time. Okey, jadi macam ni nak isi, kita tengok untuk row ni, ni adalah row untuk aktiviti A. Okey, row untuk aktiviti A. Jadi A kita tengok di sini. Ini earliest time dia kosong. Okey, lepas tu dia punya early finish dia 2. Late start dia kosong dan juga late finish dia 2. Macam tu je. So kita tengok untuk aktiviti B pula. B 2, early finish 6, late start 2, late finish 6. Okey. Tengok aktiviti C 2, 4, 2, 11. Okey. So on and so forth lah, kita buat ni sampai habis. So ini 6, 11, 6, 11. Okey, E 6,
7, 6, 14. 6, 7, 6, 14. F. Okey, F. F 4, 5, 11, 12. Okey, jangan tersilap jangan kita tengok precedence activity, kita tengok activity yang ni lah. Okey, this is row dia lah. Okey, macam ni row G, bukannya row D Row D di atas ni tadi. Okey. G 11, 14, 11, 14. Okey, E 6, 7, 6, 14. Alright, I 5, 18, 12, 18. F J 14, 18, 18. Okay, and then last K 18, 19, 18, 19. Okay, alright. Jadi bila kamu buat dia punya table ni, okay, make sure kamu susun as early start, early finish, late start, late finish. So maknanya kamu tengok early start, late finish, late start, late finish. Okay, so kita tak mudah keliru dengan tu. Okay, kemudian independent float. Okay, independent float ni rumus dia adalah ES tolak LS tolak D. Okay, sama dengan ES tolak LS tolak dengan duration. Okay, ES tolak LS tolak duration. Okay, ES tolak LS tolak duration. Okay, alright. Itu kita kira independent float. Okay, dia akan dapat negatif lah, akan ada dapat positif atau negatif. Okay, free float kita tengok sini EF tolak ES tolak D. Okay, sama dengan EF tolak ES tolak D. Okay, ini pun sama. Okay, dan total float ni LF tolak ES tolak D. Okay, sama dengan LF tolak ES tolak D. Okay, baik, dia tak patut dapat LF tolak ES tolak D. Okay. Okay, sorry. Ini duration dia sepatutnya adalah 2, bukan 3. Duration dia adalah 2. Okay, duration dia adalah 2. Kita tengok sini 2, tersilap tadi. Okay, jadi TF ni dia takkan ada negatif. Dia paling kecil adalah kosong. Okay. TF ni dia menunjukkan bahawa kalau kosong ni maksudnya dia float ni menunjukkan bahawa suatu aktiviti tu ada masa senggang. Okay, masa senggang. Maksudnya dia ada waktu dia perlu menunggu aktiviti lain siap baru dia boleh nak buat aktiviti seterusnya. Okay. Alright, contoh macam ini dia tak adalah, aktiviti A ni dia tak ada. Memang kalau dia lewat, orang lain akan lewat. Okay. Jadi yang ni kita akan tandakan dia sebagai critical lah. Okay, selalunya kita akan tandakan X, critical. So, kalau total float dia kosong ni, dia maksudnya aktiviti dia critical. Maksud aktiviti critical ni, apabila aktiviti tu lambat, dia akan melambatkan aktiviti yang lain. Okay, kalau kita tengok aktiviti C, aktiviti C ni ada total float 7. Ini bermaksud aktiviti C ni dia ada masa senggang selama 7 hari. Sebab dia perlu menunggu path yang critical ni siap baru dia boleh start kerja dia. Okay, jadi yang ni tidak critical. Aktiviti B dia critical. Okay, jadi salah satu cara kita nak tahu, kita boleh tengok di sini lah. Okay, early start dengan early start dengan late start, early finish dengan late finish, nilai dia sama. Okay, kalau kita tengok sini A 0022, B 2266, tapi kalau C 22 411. Okay, jadi dia ada masa senggang 7 hari.
Okey, yang ni 7, tidak. G, tidak. Tidak. Okey, ini critical dan ini critical. So, kalau kita tengok di sini, critical path dia adalah activity A, B, D, G, J. Okey. Mana-mana aktiviti dalam path ni, kalau dia terlambat sehari, dia akan menyebabkan nilai di hujung ni berubah jadi 20 lah. Okey, dia akan bertambah satu hari. Jadi dia akan melewatkan keseluruhan projek. Kalau kita tengok di sini, aktiviti pada path yang lain. Okey, let's say kita ambil path A, C, F, I, K. Katakanlah pada F ni, dia terlambat satu hari. Dia terlambat satu hari pun, dia masih selamat lagi. Sebab kerja di path yang ini belum siap lagi. Itu maksud dia total float. Jadi di sini kita boleh tentukan aktiviti mana yang kita perlu beri tumpuan lah supaya kita tak melewatkan keseluruhan projek. Mana yang perlu dapat priority, mana yang kita boleh lewatkan. Okey. Jadi itu saja untuk arrow diagram method. Untuk precedence diagram method, sila lihat video yang seterusnya selepas ini.